tadi seperti yang kata kita akan cakap tentang pelancongan, di mana kita tahu pelancongan domestik antara industri yang paling terkesan sekali dengan pandemik COVID-19. Dan pada pagi ini kita bawa tetamu kita iaitu Datuk Seri Muhammad Syarka Syamsuddin, Exco Pelancongan Alam Sekitar dan Peladangan Negeri Pahang. Selamat pagi, selamat datang Datuk. Selamat pagi. Assalamualaikum. Datuk Seri, terima kasih kerana bersama kami pada waktu ini walaupun tempoh PKP sepatutnya berada di rumah bersama keluarga. Tapi tak apa, saya masuk tadi saya dah lalu virus. Ya, kita ada sanitizer. Yang mesin besar tu. Mesin besar. I think it's good. Bagus. Satu tindakan cepat. Betul. Okey, Datuk, kita nak tahu seperti mana kita tahu juga pelancongan antara industri yang paling terjejas sehingga akan ada mengalami juga total loss bukan di Malaysia sahaja tapi di seluruh dunia kerana semuanya tak boleh bergerak, hotel di kuarantin ataupun pelancongan pun terpaksa jadi di situ menampakkan kesan yang memang cukup memberikan impak yang mendalam kepada industri pelancongan. Bahkan kalau kita lihat negara besar, US, France, UK dan sebagainya, semuanya berada di atas statistik jumlah COVID-19 ini. Mungkin secara keseluruhannya, Datuk Seri bagaimana melihat ini satu fenomena yang kita tidak pernah duga ya. Dan berlaku ada cakap 100 tahun, 200 tahun sekali. Tetapi apa pun kita dapati bahawa dunia sebenarnya tidak bersedia menghadapi pandemik ini. Dan kalau kita lihat bahawa kita boleh ringkaskan apa yang akan berlaku, saya ringkaskan kepada pertama sekali is a normal day, normal life. Kemudian kita ada COVID-19, kemudian kita ada meltdown. Ekonomi seluruh dunia paralyzed. Tak boleh berjalan, semuanya tutup. Kemudian meltdown, kemudian bila kita ekonomi tidak berjalan, apa akan jadi? Akan ada depression. Harga naik, barang naik, kemudian harga barang tidak ada dan sebagainya. Kerana pekerjaan tidak ada seperti kita menghadapi selepas Perang Dunia Kedua sebagai contoh. Kemudian apa akan jadi? Kemudian apa yang dikatakan sebagai reset. Maknanya kita terpaksa hidup di dalam apa yang disebut sebagai the new normal. Normal baru yang kita sendiri tak pernah terfikir akan menghadapi. Dan yang menariknya seperti yang dinyatakan tadi bahawa negara-negara yang maju diketuai oleh Amerika, France, Spain, kemudian ini Itali, Germany kan. Kemudian negara-negara di Eropah ini rupanya kita dapati bahawa persediaan mereka walaupun mereka maju sebelum ini, tetapi apabila mereka mengalami pandemik ini, dia dapati bahawa ianya tidak dapat dikawal. Dan alhamdulillah kita di Malaysia ini kita ucap terima kasih kepada kerajaan di bawah kepimpinan baru kerajaan baru ni kerana tindakan walaupun lewat tetapi tindakan cepat kita yang pantas. Yang pantas yang menyebabkan bahawa kita setakat ini kalau dilihat dari segi statistik kita dapati berada di dalam apa yang kita kata flatten. Kita harapkan pasal hari semalam pun di bawah 100. Kemudian sebelum tu pun di bawah 100 dan kita harapkan ianya berterusan. Dan kita tidak mahu apa yang disebut sebagai relapse. Benda tu kembali semula yang kerana ada negara-negara yang tiba-tiba ada balik. Jadi sebab itulah kita terpaksa sama-sama menjayakan MCO ataupun PKP ini. Okey, berbalik pada pelancongan, kita sudah tahu pastinya di Pahang antara kunjungan pelancong yang paling tinggi di antara dalam Malaysia ini. Tahun 2018 kita adalah merupakan negeri yang tertinggi dari segi kedatangan pelancong domestik, turis, pelancong dalam negeri. Dan bagaimana dengan kesan COVID-19 ini terhadap industri pelancongan? Sememangnya seperti terima kasihlah kerana menyatakan total loss. Sememangnya total loss. Kita menjangkakan bahawa bulan Mac, April hingga Jun ini kita akan kehilangan pendapatan perbelanjaan pelancong. Ini dari satu kajian saja kita buat. Hotel sebagai contohnya kita ada 38,000 bilik, itu saja dekat 500 juta. Kemudian begitu kan bajet hotel mungkin dalam 50-60 juta. Jadi dan mereka ini kita kena faham tu, industri pelancongan ini apa yang mereka tahu apa? Mereka tahu adalah mereka kehadiran orang datang, buat reservation, itu saja. Dan most of them, sebahagian besar daripada mereka adalah daily earner.
sebagai pemandu pelancong ataupun mereka sebagai pemandu bot dan sebagainya. Mereka ni pendapatan harian. Yeah. Dan kerana itulah kita ucap terima kasih, kita ucap Kerajaan Negeri di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat dan Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosli. Kita telah membuat inisiatif ini dan baru-baru ini kita telah pun memberikan bantuan secara khusus kepada tour guide ini ataupun pemandu pelancong dan juga pemandu bot ini seramai 600 orang, 700 orang di dalam list kita untuk kita bagikan bantuan. Dan of course kita Kerajaan Negeri Pahang ini kita agak awal juga kerana kita ni tak ada tukar-tukar kerajaan. Jadi kita daripada dulu kerajaan yang sama jadi persediaan awal yang dibuat oleh yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat. So kita mempunyai fasa 1, fasa 2 dan fasa 3 dan seterusnya untuk kita membantu rakyat di seluruh negeri Pahang ini. Mungkin itu juga antara pengalaman yang patut kita mungkin dijadikan sebagai ikutan dalam bagaimana kita resume balik industri pelancongan di negara kita, Datuk Seri, kerana saya pasti perlu dikerahkan 2 kali, 3 kali ganda selepas pasca COVID-19 ni. Sebagai contoh kita tengok bahawa sekarang ni pandemik COVID-19. Selepas ini apa akan jadi? Pandemik sosial dan ekonomi. Orang tidak ada duit, pekerjaan, kehilangan pekerjaan, kilang tutup dan sebagainya. Jadi kerajaan pun, kita sebagai contohnya macam kerajaan Malaysia, sejauh mana kita boleh bertahan. Sebab itu saya cukup yakin bahawa kerjasama daripada semua pihak ini penting supaya kita dapat memberhentikan iaitu jangkitan COVID ini. Dan saya juga berpandangan bahawa selepas ini apa yang disebut sebagai the new normal itu, bahawa kita normal baru yang akan berlaku. Dan kalau banjir, kalau ribut, kalau kebeluran, dia hanya sesuatu negara saja. Negara lain tidak terjejah. Ini seluruh dunia. Jadi semua negara akan bermula dengan kosong selepas ini. Dan kita cuba bayangkan bagaimanakah pengolahan ekonomi, kerana selepas ini kita dapati bahawa terutama sekali industri pelancongan, bagaimana kita nak membuangkan stigma. Dia ni ada tak ada COVID ni? Boleh tak boleh pergi ni? Negara ni boleh terima tak boleh terima pelancong asing datang? Kita orang daripada contohnya kapal terbang daripada negara lain datang ke Malaysia. Bagaimana kita nak cek, nak pastikan? Saya menjangkakan bahawa industri pelancongan ini hanya akan kembali pulih jika sekiranya kita menemui vaksin ini. Saya menjangkakan pada suku terakhir tahun 2021. Kerana selepas ini kita akan hilang pendapatan. Macam Kerajaan Negeri Pahang sebagai contoh, kita ada tourism tax daripada kerajaan pusat. Kita berkongsi. Iaitu jika orang tak tidur di hotel lagi, tidak ada teks lagi, jadi kita tidak akan dapat pendapatan kutipan tersebut sebagai contoh. Itu salah satu daripada contoh. Ini belum lagi kepada pemain-pemain industri yang sememangnya terjejas dan seperti dinyatakan total loss tadi. Jadi adakah perbincangan atau pertemuan dibuatkan berkenaan insya-Allah kita nak ucap terima kasih juga kepada Malaysian Tourism Council ini apa yang kita tourism productivity nexus ini. Dan mereka Saudara Zaidi, insya-Allah Pahang kita akan membuat apa yang kita sebut virtual consultation ini dengan industri pelancongan, kerana kerajaan telah pun mengumumkan tentang bantuan kepada kumpulan SME ini, B20 ini, SME yang sederhana ini, kerana mereka perlukan bantuan dari segi pinjaman dan sebagainya. Tapi kita terpaksa mulakan virtual. Jadi Menteri Pelancongan yang baru ni pun agak advance juga. Kita akan mengadakan mesyuarat virtual kita. Majlis ini mesyuarat jawatankuasa ini Majlis Pelancongan Negara pada hari Khamis ini virtual. Jadi kita boleh duduk rumah dan kita pastikan ini apa namanya setup untuk komputer untuk kita tengok untuk mesyuarat tersebut. Ini semua dan kreativiti baru diperlukan dalam kita menghadapi new normal ini. Tapi ada industri yang sangat biaya, GrabFood, ini Food Panda, orang memasak di rumah kita boleh order dan sebagainya. Tapi ini hanya sebahagian kecil. Kalau kita nak tengok dari segi pelancongan sebagai contoh, ia menyumbang kepada 6.5% KDNK. Negara keluaran negara kasar, dan
yang terlibat secara tidak langsung ni 15%. Jadi kita kehilangan lebih kurang 15% negara. Jadi untuk kembali semula ini bukan satu yang mudah lah, insya-Allah. Tapi saya cukup yakin bahawa jika rakyat Malaysia, pertama sekali apa yang kita buat, kita mesti patuh dengan apa yang dibuat oleh kerajaan isu PKP, kerana kita nak memutuskan COVID. Nombor dua, seperti tadi kita ada consultation dan kita harap supaya semua pihak, kerana industri ini yang kita sebut sebagai the total loss ini, supaya semua pihak akan juga memberikan tumpuan. Kerajaan saya cukup yakin akan juga memberikan tumpuan. Yang ketiga, psychological effect ini. Okey. Pemikiran. Bukan saja kepada industri, kepada pemain industri, kepada pelancong. Bila dia nak datang, ini satu hal juga. Bagaimana mereka nak datang? Bagaimana persediaan kita di airport? Bagaimana persediaan kita di hotel sebagai contoh? Kerana tahun 2020 sepatutnya kita mengadakan Tahun Malak Malaysia. Kita menjangkakan pendapatan untuk bukan pendapatan ini perbelanjaan pelancong. Target kita adalah 100 juta. Sekarang ni 85-56 juta pelancong luar negara. 28 juta, kita jangkakan 30 juta akan datang 2020. Rupanya sekarang ni 30,000 pun susah nak datang kerana masalah COVID. So that's why menteri telah pun membuat pengumuman kita membatalkan. Mungkin kita boleh bersedia pada tahun 2022 untuk buat Tahun Melawat Malaysia. Baik, Datuk Seri, kalau kita berbalik ke pelancongan domestik di negeri Pahang. Pahang memang kaya dengan agro pelancongan. Agro pelancongan, eco pelancongan. Ini membolehkan mereka ataupun pengusaha sendiri, walaupun pelancong tidak datang, tapi perniagaan mereka masih berjalan untuk kita ada dicadangkan. Kita juga mencadangkan supaya mereka membuat virtual tourism ini. Kan? Virtual tourism ni satu benda yang menarik. Kalau kita tengok dalam YouTube sebagainya, ramai virtual tourism. Tetapi antara virtual dengan actual, kan semua orang nakkan actual. Siapa nak virtual? Virtual kalau datang ke tempat tu. Tapi apa pun kita boleh buat virtual tourism. Kemudian kita juga selepas ini kita kena reinvent balik produk-produk kita. Kemudian kita juga kena buat memperbanyakkan lagi penggunaan social media ini ataupun media digital ini supaya sampai kita bersedia. Kita bersedia untuk menghadapi kehadiran pelancong untuk tahun 2021 ini. Jadi tahun 2020 ini pada saya is a gone year lah. Kepada industri ini saya sangat sedih kerana selagi kita tidak dapat pulih 100%, saya tak fikir bahawa kerajaan sanggup mengambil risiko untuk kita membuka pelancong-pelancong datang, terutama sekali di dalam negeri dan juga luar negeri. Dan kita tahu seperti Datuk kata, tahun 2020 ni mungkin kita tidak dapat teruskan industri pelancongan ni. Bagaimana pula dengan nasib pekerja-pekerja perhotelan itu sendiri? Bagaimana pula dengan mereka? Itu adalah di antara perkara yang menjadi bukan setakat persoalan tetapi bebanan yang kita mesti juga bantu mereka. Betul. Tapi alhamdulillah kita kerajaan telah pun membuat inisiatif di mana mereka yang berpendapatan sekian banyak akan dapat menerima bantuan-bantuan. Ini di antara yang kita boleh lakukan. Tetapi dalam masa yang sama, untuk penyediaan akan datang. Kerana itu kita terpaksa, kita kena juga buat apa yang kita katakan sebagai the virtual consultation itu, supaya mereka bersedia mentally untuk mereka bersedia untuk menerima pelancong untuk tahun 21 dan tahun 22, tahun 2022. Kerana itulah apa yang penting ialah selepas pasca ataupun habisnya berakhirnya COVID-19 ini perlu digerakkan banyak jawatan kuasa untuk memastikan bahawa mereka ini semua dapat kembali bertugas seperti biasa. Kerana ada juga syarikat yang terpaksa restructure mereka yang mengusaha hotel ataupun syarikat pelancongan dan sebagainya untuk memastikan keadaan itu sesuai pada waktu itu dan untuk mengurangkan kos dan sebagainya. Kita merasa terima kasih juga kepada kerajaan kerana di atas inisiatif yang dibuat oleh Perdana Menteri, sebagai contohnya loan tidak perlu bayar selama 6 bulan ini membantu. Kan, loan kereta. Kerana sebagai industri pelancongan sebagai contoh. Kalau mereka membeli hotel, kemudian mereka terpaksa membayar bulanan. Ini satu bebanan yang sangat tinggi. Tapi apabila pinjaman tersebut mereka defer,
ataupun mereka tangguhkan, dan ini juga banyak membantu. Dan saya kira bahawa Malaysia adalah di antara negara yang cukup serius lah dalam kita menghadapi pandemik ini. Jadi itu bagaimana pula dengan cabaran untuk mengekalkan destinasi pelancongan di Malaysia ni, terutama sekali Pahang, sebagai destinasi yang menjadi pilihan selepas COVID-19 ini? Itu agak InsyaAllah kita kerajaan negeri akan meneruskan usaha kita untuk memastikan bahawa pembaikan dari segi tempat-tempat tersebut, promosi yang berteruskan. Dan saya insyaAllah pada hari Isnin, hari Selasa ni, saya juga telah pun memohon kawan-kawan di daerah masing-masing untuk mereka pergi jugalah melawat pelancong-pelancong luar negara yang terkandas ni. Ada satu tu di Temeloh kan, tempat saya. Pelancong tu pun pandai, dia pun pergi tempat exco pelancongan. So kita pun telah ambil tindakan daripada Russia, kita pun telah ambil tindakan, polis dan sebagainya telah pun mengambil tindakan yang sewajarnya. Dan kita ada pelancong yang masih lagi terkandas di Cameron Highland, di Taman Negara. Kerana apabila kita umumkan lockdown seluruh dunia, kapal terbang tak ada lagi. Mereka nak balik pun dah tak boleh. So mereka tinggal di sini dan di Tioman, di tempat-tempat menarik ya, di di Fraser Seal dan sebagainya. Jadi kita juga mohon supaya kita kena juga pergi melawat mereka, to show our concern lah kepada mereka, walaupun mereka lockdown ataupun PKP ni turut sama tak boleh bergerak, tetapi kita terpaksa datang jugalah untuk kita memberikan moral support kepada. Maksudnya pelancong asing yang terkandas ini mereka terus ditempatkan di hotel yang sama ataupun mereka ada tempat khas? Oh, okey. Itu ditawarkan oleh kerajaan negeri Pahang sendiri. Kita ada apa yang kita sebut sebagai inisiatif kita untuk membantu mereka. Okey, satu lagi perkara yang kita nak berikan war-warkan kepada mungkin dalam kalangan penonton kita ini adalah terdiri pada pengusaha hotel, mereka yang memiliki homestay dan sebagainya, yang juga tak tahu nak buat apa sebenarnya sepanjang tempoh PKP ini, dan mereka pun sebenarnya tertanya-tanya apa tindakan yang patut dilakukan setelah semuanya selesai dan kembali normal. Seperti yang saya nyatakan bahawa dari kami sini kita akan adakan mesyuarat Majlis Pelancongan Negara yang akan dipromosikan oleh menteri sendiri, dan setelah kerajaan mengumumkan tentang bantuan SME dan oleh Perdana Menteri, kita harap supaya dalam mesyuarat kita nanti kita akan memutuskan beberapa perkara pelan tindakan kita untuk kita membantu mereka. Jadi kita harap supaya mereka bersabar dalam waktu ini. Tapi yang paling penting sekali adalah concern kita kepada mereka, insya-Allah. Dan ini penting. Kemudian negeri Pahang sendiri kita akan memulakan virtual consultation kepada semua pemain-pemain pelancong di negeri Pahang ini, hotel, homestay yang terlibatlah secara terus ini untuk kita pastikan bahawa selepas daripada COVID ini, selepas meltdown ini, kan, kemudian kita nak move on into a new life, a new normal ini, kita bersedia mentally, physically dan financially, insyaAllah. Itu penting. Okey. Pastinya untuk resume balik orang kata industri ini, bagaimana pula dengan dari segi sanitasinya pula? Sudah pun mula dilakukan di keseluruhan hotel di negeri Pahang atau belum? Sanitasi hotel. Of course. Perkara tersebut sekarang ni lockdown, semuanya tutup. Tapi itu adalah di antara SOP yang mesti ada ke setiap hotel dan homestay, nak memastikan bahawa tidak ada lagi kuman-kuman ataupun virus-virus COVID-19 ini. Tapi saya juga rasa di Malaysia ni we have a very concerned Prime Minister, yang di-Pertuan Agong pun dengan Pemaisuri Agong pun terlibat untuk memberikan semangat kepada rakyat Malaysia ini untuk memastikan bahawa mereka akan terus berada di rumah. Walaupun pahit tahu, tetapi kita harap supaya bantuan-bantuan itu dapat diberikan mengikut kepada sasaran yang telah kita rancang. InsyaAllah.
Baik. Terima kasih kita ucapkan pada Datuk Seri Mohammad Shakar. Mungkin akhir sekali lah pesanan kepada, bukan sahaja kepada rakyat Pahang tetapi juga pesanan untuk kesemua rakyat Malaysia untuk sama-sama kita terus kekal di rumah dan pada masa sama selepas semuanya berakhir teruslah menjadi ataupun utamakan pelancongan domestik. Kita berharap supaya selepas sahaja habis ataupun apabila kerajaan mengisytiharkan bahawa kita telah bebas COVID ini, kita harap supaya semua rakyat Malaysia membantu kerana tahun lepas saja 70 juta rakyat Malaysia yang terlibat di dalam domestik pelancongan ini. So mereka memilih untuk mereka melancong di dalam negara. Bantu mereka kerana apabila kita pergi ke dalam negara, kita jangan belanja duit kita keluar negara lagi. Kerana kita belum tahu lagi bahawa ke negara yang kita nak pergi itu sama ada mereka telah pun free COVID atau tidak. Kita melancong. Dan sudah tentulah datanglah ke Pahang kerana tagline kita Pahang simply awesome. Maju terus Pahang. Pahang first. Terima kasih. Itu sebab pertama juga kita datang ke SME nak promote pelancongan domestik Pahang. Dan jangan lupa datang. Itu semestinya Pahang antara destinasi utama tu. Ikan patin, musang king, sambal hitam. Ini semua adalah antara makanan yang jadi favorite tourism. Nak pergi tanah tinggi ada, nak pergi pulau ada pantai ada, semua ada. Semua ada. Hutan antara hutan yang paling tertua di dunia selepas Amazon. Kita lebih tua daripada Amazon. Jadi semuanya ada di Pahang. Jadi itulah Agong ada Pahang. Dan negeri kelahiran yang di Pertuan Agong. Negeri Buah Duli yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong. Itu istimewa yang negeri Pahang kita bawakan pada anda. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Datuk Seri Mohammad Shakar Samsudin, Exko Pelancongan dalam sekitar dan juga Perlandakan Negeri Pahang, untuk kita melihat bagaimana untuk kita memastikan pelancongan domestik ini bukan sahaja di Pahang, bahkan di Malaysia dapat kita kembalikan seperti mana yang dirancang sebelum ini.